Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, sesi tazkirah kita yang berikutnya, kita nak melihat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Seorang lelaki pernah berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku, berikan pesanan untukku, sini." So menunjukkan para sahabat ni dia suka minta pesan, pesan wasiat daripada Nabi. Ini adalah sunnah para sahabat, sini. Minta pesanan, minta wasiat, minta nasihat termasuk. Qala la taghdab. Maka Nabi bersabda, la taghdab, jangan marah. Jangan engkau marah. Faraddada miraran. Maka Nabi pun ulang berkali-kali, ataupun sahabat tadi dia kata sini, minta lagi. Dia ulang. Nabi pun ulang, la taghdab. Nabi kata jangan marah. Baik. Baik, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang yang pertama, fadilat kita meminta pesanan, wasiat, nasihat. Sini dalam hadis ini maksudnya, kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah. Ini dijelaskan dalam riwayat lain. Ibnu Hajar dia bawakan riwayat lain menjelaskan hadis ini. Maknanya sahabat tadi dia minta spesifik sebenarnya. Sahabat dia minta pesanan, wasiat yang amalan yang boleh memasukkan dia ke dalam syurga. Itu yang dikemukakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Dan juga boleh juga dimaksudkan dengan amalan yang boleh mendekatkan aku kepada syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Itu maksud pesanan. Sini minta, sahabat tadi minta wasiat, minta pesanan yang boleh mendekatkan dia ke syurga dan menjauhkan dia daripada neraka. Itu dalam riwayat lain menjelaskan, kata Al-Hafidh Ibn Hajar. Baik. Kemudian faraddada miraran. Faraddada miraran maknanya sahabat tadi itu dia ulang-ulang. Dia tanya lagi, dia kata sini macam tu. Dia nak cari yang apa? Dia nak, maknanya dia ingat ada lagi yang lebih hebatlah kan daripada jangan marah tu. Tapi Nabi SAW hanya mengulang la taghdab, jangan marah. Dalam sebahagian riwayat, antaranya riwayat Uthman bin Abi Shaybah, disebutkan Nabi ulang 3 kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab, 3 kali. Baik, itu penjelasan tentang faraddada miraran. Nabi ulang beberapa kali, antaranya 3 kali. Dan itu adalah sunnah Nabi. Nabi suka ulang pesanan tu 3 kali. Sebab dia cepat untuk melekat dan dia ingat, dia senang untuk diingat. Nabi ulang 3 kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Baik. Kenapa Nabi kata jangan marah? Kerana marah ini adalah sesuatu sifat yang kita katakan tidak baik pada asalnya. Tidak baik. Dan dia adalah sifat atau kemarahan ni akan membawa kepada perkara yang di luar batasan seseorang apabila ia tidak dapat dikawal. Sebab itu Nabi SAW perintahkan sahabat tadi untuk mengawal kemarahan ataupun tidak memulakan apa-apa bentuk perkara yang boleh membawa kepada di luar kawalan, sesuatu yang di luar kawalan. Antaranya marahlah kan. So itu ada antara sunnah. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi kata laisa syadid bisur'ah, innama syadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai berlawan, tapi orang yang kuat, yang sebenar-benar yang kuat ni, orang yang mampu mengawal jiwanya atau mengawal perasaannya atau mengawal dirinya ketika dia marah. Itu orang yang kuat. Jadi Nabi SAW perintahkan kepada seorang lain sahabat ini, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Dan ia juga bukan menunjukkan khusus kepada sahabat itu sahaja. Umum termasuk kepada seluruh umatnya. Umat Nabi Muhammad SAW. Pesanan ini disampaikan juga Nabi kepada kita semua supaya kita jangan marah. Jangan cepat marah, jangan mudah marah. Maknanya kebiasaannya marah itu akan membawa kepada perkara yang tidak baik.
yang tidak baik. Dan ini adalah apa perkara yang kita kata larangan yang berbentuk saddu zari'ah. Nabi SAW melarang sesuatu perkara yang boleh membawa kepada perkara yang mungkin lebih mudarat. Antaranya adalah marah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. La taghdab. Baik. Dan hadis ini juga bukan bermakna tidak boleh marah langsung. Bukan menunjukkan kita ni tak boleh marah. Sebab dalam Quran, dalam hadis menunjukkan Nabi juga marah. Dalam apa kita dah baru saja cerita tentang kelas al-bidayah wal nihayah kan, Nabi Musa marah. Ghadban asifa, nabi-nabi pun marah. Tapi maksudnya di sini dihimpunkan maknanya nas-nas yang menunjukkan larangan marah dan juga adanya kemarahan yang datang yang disalurkan kepada jalan Allah. Maknanya marah kerana Allah itu ada perbahasan yang lain. Bukan bermaksud tak boleh marah langsung. Tak boleh marah langsung berat lah. Nak marah anak pun tak berani sekarang ni. Itu berat lah. Tak marah. Ada waktu yang kita perlu marah. Tetapi yang paling penting adalah Nabi SAW nak bagi tahu kawal kemarahan. Dan jangan mulakan kemarahan yang tidak ada talaan ataupun tidak ada arah tuju. Itu maksud hadis itu. Kalau kita kumpulkan semua hadis-hadis tentang ada yang Nabi marah, ada yang Nabi larang marah. Menunjukkan apa hukum marah ni? Adakah haram kita marah orang? Tak. Maknanya hukum kat sini la taghdab ni maknanya kemarahan yang boleh membawa kepada kemudaratan kepada orang yang kita marah. Contohnya marah yang boleh menyebabkan kita pukul orang tu ke, menzalimi orang tu ke. Tak, itu Nabi suruh la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Kalau marah yang boleh membawa kepada perkara yang mudarat kepada orang yang kita marahi atau mudarat pada diri kita sendiri. Satu Nabi kata, laisa syadidu bi sur'ah. Orang yang kuat tu bukan orang yang kuat lawan, orang yang pandai bergusti, tidak. Innamas syadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Orang yang kuat ni sebenarnya orang yang mampu mengawal kemarahan dia ketika dia marah. So maknanya Nabi ajar kat sahabat dan umat dia, maknanya tutup pintu kemarahan yang bila kita marah tu kita tak boleh kawal. Sekarang kita tengok banyak kes kan. Langgar sikit dekat kereta orang apa, keluar marah terus nak tumbuk lah apa. Kat situ kita kena sabar. Kan? Kita kalau ada kat situlah kita kena kawal emosi kita. Kemarahan yang membawa kepada di luar kawalan itu akan membawa kepada kemudaratan. Kita marah kat orang tu, maki hamun kat orang tu, orang tersalah sedikit kita nak terus nak tumbuk lah kan. Tak boleh. Itu dilarang. Sebab itu Nabi kata la taghdab, la taghdab. Ni marah yang boleh membawa kepada kemudaratan pada diri kita yang sampai kita tak boleh kawal. Mendera orang ke, mendera anak ke kan, budak kecil ke kita marah sampai kita pukul dia sampai sakit, sampai cedera, itu semua perlu kita elakkan. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Sama marah yang boleh membawa kepada kemudaratan. Natijahnya itu kebarangkalian tinggi untuk melakukan kezaliman tu tinggi, maka itulah yang dilarang keras oleh Nabi. Bila Nabi kata la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah. Bukan bermaksud tak boleh marah langsung. Jangan salah faham. Ni sampai anak buat salah pun kita tak marah, tak tegur, itu lain. Itu isu lain. Kan, orang buat kemungkaran pun kita tak marah. Orang Islam kena dizalimi tak ada rasa marah. Biar dia, tak, itu tak betul. Itu peliklah tu kan. Baik, wallahu taala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.